Okey, tanpa membuang masa, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah kesayangan hamba ditemui kembali setelah sebulan tidak bertemu, kerana jadual di sini hanyalah sebulan sekali, setiap Isnin minggu kedua. Ustazah Zai pun pening-pening lalat lagi ni, yang mendakwa pangkat mak dan nenek ustazah boleh dipandang macam adik dan kakak, macam muda-muda belia belaka. Jadi kalau dalam ustazah pening-pening lalat ni, jangan risau, semua nampak muda, ceria, elok. Sebab muslimin, tu dia muslimin, muslimat dirahmati Allah. Pukul 2 pagi tadi saya baru sampai dari cuba teka dari mana, dari penyakit ini dibawa oleh Masjid Ibnu Abbas. Penyakit ini dibawa oleh Masjid Ibnu Abbas. Apakah itu? Yang julung-julung kali bawa kita 2 buah bas ke Pulau Pangkor. Dia menjangkit ke daerah Keramat. Jemaah saya di belah Keramat komplain pasal apa tak bawa kami. Maka saya bawa pada bulan 2 hujung ataupun bulan 3, saya tak ingat gitulah. Tapi baru lagi, sebab Masjid Ibnu Abbas bulan 1 kan. Kemudian bulan 2, saya rasa ke bulan 3 bawa geng Keramat pula. Kemudian semalam saya baru balik bawa jemaah Masjid Bandar Baru Ampang, sebuah bas, termasuklah timbalan nazir, AJK masjid kan. Ada beberapa orang yang lelaki-lelaki pun ada. Ustaz Azwan jadi syok lah sebab ramai kumbang-kumbang. Sebelum ni dia seorang saja kumbang. Okay, jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, program di Pangkor daripada 8 pagi hari Sabtu kami bergerak ke Pulau Pangkor. Kemudian sama macam program yang kita buat sepanjang di Pulau Pangkor, cuma semalam kami makan awal pada jam 6 petang di Ipoh. Di Ipoh. Kemudian kita solat maghrib isyak. Lepas maghrib tu ada program menyerahkan beg tajaan umrah kepada jemaah umrah yang bakal terbang pada 18 April ni, yakni siap mereka, golongan fakir miskin yang kita taja ke Baitullahil Haram, penyerahan beg. Jadi alhamdulillah kita balik masa orang solat isyak, kita boleh gerak balik lah sebab kita dah buat jamak takdim maghrib dan isyak. Walaupun perancangannya kita balik lepas isyak baru makan. Jadi sebab sampai awal kita makan dulu, baru solat, kemudian kita buat program jemaah karyah di situ solat isyak, kita balik dengan harapan sampai awal. Tetapi perjalanan daripada awal semua seronok, alhamdulillah pengisian begitu cantik. Tiba-tiba diuji Allah baliknya sangkut jam. Kan daripada Ipoh tu pukul 9 lebih sikit saya rasa gerak. Bayangkan pukul 2 pagi baru sampai. Okey. Jadi begitulah perjalanan muslimin muslimat ke utara ni. Kalau balik hari Ahad selalunya memang macam tu. Jadi alhamdulillah dapat jugalah saya bangkit tadi. Saya tengok ni kitab apa hari ni nak belajar ni. Kita jadi pening sekejap. Rupa-rupanya hari ni adalah hari pertama kita buka kitab Penawar Bagi Hati. Subhanallah.
Hati siapa kita nak cerita ni? Muslimin tak maaf ya, kalau malam tadi berkuliah dengan muslimin dan muslimat, maka pagi ni lisan nak muslimin muslimat. Kira halal je lah walaupun muslimin pakcik seorang kat luar tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak sebutkan apa? Penawar bagi hati ni nak cerita tentang hati siapa? Hati diri kita sendiri. Kita tidak ada hak untuk menuding jari, kita nak scan hati orang lain. Boleh tak? Nak scan hati orang lain. Aku rasa hak tudung pink tu, tudung je pink tu, tapi hati hitam tu. Contoh, jangan. Muslimat dirahmati Allah. Kita tak ada hak nak scan hati orang lain. Maka insya-Allah kitab penawar bagi hati, bagi penekun kitab penawar bagi hati yang asal, jangan pelik kenapa kitab penawar bagi hati yang ini nampak macam moden dan contemporary. Kecewa kan? Kerana apa? Muslimat dirahmati Allah. Sebab orang semua tahu penawar bagi hati ni adalah kitab lama, masya-Allah, yang ditulis oleh ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita boleh berbangga dia bukan orang Arab, muslimat dirahmati Allah, tapi dia adalah berbangsa Melayu yang lama ilmunya, masya-Allah, di tanah Arab. Jadi kita sebut macam mana boleh dapat ilmu yang sebegini hebat. Inilah dia daripada ilmu tasawuf. Okay, jadi kitabnya dah macam kitab kuning, kitab gondol tu, yakni bertulisan Jawi asalnya. Jadi kalau kita bawa ke Masjid Ibnu Abbas dengan tulisan Jawi tu, takut ramai yang left group. Faham tak? Kan? Ramai pula yang left group. Ni apa benda ni kan? Satu tunjit atas kepala, kata P. Ramli, tak faham pula. Jadi kita bawakan kitab yang mudah difahami. InsyaAllah kalau dibaca sendiri pun, kalau tak dapat datang kelas, kita tanya kawan-kawan, hari ni Ustazah mengajar muka surat berapa sampai muka surat berapa, kita baca sendiri di rumah boleh faham. Tetapi ini orang kata hanya sebesar kuman saja yang ada dalam kitab penawar bagi hati. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab tu kuliah muslimat ni saya pandang sebagai walaupun santai-santai, insya-Allah mesejnya sampai. Jadi penulis kitab ini Abdul Aziz Ismail, dia ada isi hati. InsyaAllah saya juga penulis buku. Bila kita menulis buku, kita ada harapan. Kenapa kita tulis buku tu? Maka bila Ustazah Zai memulakan satu-satu kitab, saya akan mengajak para penekun kitab menghayati apa tujuan Abdul Aziz Ismail menuliskan buku ini. Faham tak maksud? Supayanya muslimat dirahmati Allah, kita dapat menjiwai. Kita tak mampu menulis buku, tapi kita dapat rasa apa yang dia mahu daripada keseluruhan 27 bab. Mudah-mudahan ketika menulis dipimpin oleh Allah, barakah orang beriman, lisannya sentiasa menyebutkan ihdinas siratal mustaqim dalam solatnya, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang benar wahai Allah. Maka mudah-mudahan penulis-penulis buku-buku agama bukan maksum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hebat seperti ulama-ulama yang terdahulu, penuh dengan dosa juga. Tetapi muslimat dirahmati Allah, apa tujuan kami menyampaikan, menulis adalah menyampaikan rasa hati setakat mana yang kita dah belajar mengikut iman yang dianugerahi Allah, mengikut ilmu yang telah kita pelajari daripada guru-guru yang terdahulu. Jadi kita ni pula siapa? Bukan Abdul Aziz Ismail. Tetapi bila kita telah menekuni isi penulisannya, insya-Allah kita boleh transfer pula melalui cara bahasa kita, melalui penulisan kita yang ringkas-ringkas kepada siapa? Kawan-kawan sebaya, jiran tetangga, anak-anak kita. Oh, dulu belajar juga kitab penawar bagi hati, tapi kita ketiduran di dalam kelas. Contoh, hari ini kita belajar kitab penawar bagi hati, lupa muslimat dirahmati Allah apa yang Ustazah sebut, kita boleh rujuk balik. Sebab rujukan kita tu menggunakan bahasa moden kita seperti hari ni, kan? Jadi insya-Allah itulah nawaitu, tujuan saya bila sampai kepada majlis-majlis ilmu muslimat dirahmati Allah, untuk membawakan kitab-kitab yang saya pandang seperti santai tetapi sampai kepada penekunnya. Begitulah juga yang lepas, kitab 50 ciri orang-orang munafik. Nampak muslimat dirahmati Allah, 50 ciri disampaikan dengan santai-santai sahaja, tapi sentap secara berjemaah, betul tak? Sentap secara berjemaah. Ustazah yang tukang sampaikan pun sentap 50 tajuk itu 50 kali sentap lah. Jadi kalau yang mendengarnya tidak merasa sentap, cek hati kita masing-masing.
Maka kalau hati tu masih lagi tak sentap dengan 50 ciri munafik, hari ini kita dihidangkan dengan kitab penawar bagi hati. Mari betul-betul kita cek apa yang dah berlaku dengan hati kita sampai tak rasa sentap pun. Aku biasa je 50 ciri munafik ni, tak terasa macam munafik pun. Ni bahaya ni muslimat dirahmati Allah, bahaya sungguh ya. Baik, tidaklah ustazah nak membaca satu persatu muslimat dirahmati Allah, cuma kita pandang kepada muka surat 2. Muka surat 2. Abdul Aziz Ismail menukilkan dirinya sebagai aku yang berdosa. Aku yang berdosa. Semua kita bila sedar diri kita adalah pendosa, insya-Allah selamat. Kerana apa? Orang yang tahu dirinya berdosa, dia tidak bertaubat sebelum dia pulang bertemu dengan Allah, maka beraninya dia untuk menghumbankan diri dalam neraka Allah. Sebab dosa jawapannya neraka, pahala jawapannya syurga. Jadi muslimat, orang yang tak sedar diri dia buat dosa, sebenarnya muslimat dirahmati Allah, orang yang tidak dihidayahi oleh Allah. Okey. Jadi kalau kita sentiasa merasa aku adalah pendosa seperti penulis kitab ini, mudah-mudahan kita sentiasa tolak seluruh jasad kita, hati kita untuk sentiasa bertaubat pada Allah. Paling kurang kalimah istighfar. Astaghfirullahal azim. Kita minta pengampunan daripada Allah. Jangan perkara ini muslimat dirahmati Allah sehari tak ada di lisan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita rasa macam sepanjang hari daripada buka mata tadi sampai ke saat baru pukul 9.30 pagi contoh. Kita berada di sini, alhamdulillah tak ada dosa langsung ustazah, mata tengok yang baik, telinga dengar yang baik, lisan bercakap yang baik, tapi kadang-kadang hati terjebak dengan dosa. Kat mana tu muslimat dirahmati Allah, masuk tadi elok dengan minta semua, bukakanlah pintu rahmatmu untukku wahai Allah, duduk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, baik segala baik. Nampak orang pakai tudung sengit kan, apa hal lah tudung sengit tak matching langsung baju hijau tudung merah contoh kan, kita dah mula dah hati ni, maka astaghfirullahalazim, apa hal aku sibuk dengan tudung orang contoh. Sebab istighfar ni Masya Allah kan, tak sempat untuk iblis merajai hati. Cepat-cepat istighfar. Kawan sebelah tak tahu kita sedang duk condemn orang lain, kita duk sangka buruk dengan orang lain, kawan sebelah tak tahu. Tapi hati yang bersih ni cepat-cepat istighfar. Tuhan ampunkan aku. Jadi kalau kita mengaji dalam majlis ilmu, dijemput Allah sebagai tetamunya begitu ramai hari ini, pun kita fikirkan apa muslimat, bukan kaki kita yang melangkah, bukan kesihatan tubuh kita muslimat, tapi Allah yang izinkan kita menjadi tetamunya di rumahnya pada hari ini. Dan Allah izinkan kita menjadi penekun daripada kitab penawar bagi hati untuk hari yang pertama. Mudah-mudahan pujuk hati, minta doa sungguh-sungguh dengan Allah nak istiqamah daripada muka depan sampai muka belakang. Isinya sekali lah kita belajar, jangan muka depan sampai muka belakang saja. Ni kan buka muka depan, lepas tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baca muka surat belakang. Muka surat berapa dah belajar dekat Masjid Ibn Abbas tapak, entah aku lama dah tak datang. Tu sekian dimaklumkanlah. Sayang kita bermodalkan berapa? RM RM10. Muslimat dirahmati Allah, bagi saya amat besar RM10 ni. Dan kalau kita tekuni apa ada dengan RM10, Masya Allah, dia boleh membantu daripada sifat mazmumah yang bersarang bertukar kepada sifat mahmudah, insya Allah.